Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bebel bersiaran kembali. Alhamdulillah, hari ini masuk satu episod yang baru. Abang akan berkongsi tentang siri usahawan mencipta keajaiban. Hari ini episod yang pertama iaitu pilihan yang betul. Kepada yang menonton, terima kasih kerana menonton. Sila like, share dan juga subscribe. Mana tahu nanti esok kita akan bersambung dengan episod yang kedua. Jadi untuk hari yang berbahagia ini, abang ingin berkongsi tentang satu apa yang kita panggil keajaiban. Keajaiban ni sebenarnya dicipta. Keajaiban bukan datang bergolek-golek. Seperti juga kejayaan. Jadi pada topik kita pada hari ini, sebenarnya apabila kita membuat pilihan, bila kita buat pilihan, pilihan kita tu adalah separuh daripada kejayaan. Abang pernah juga menyampaikan sistem topik ini pada VBAS yang lalu, dan di sini abang ingin mengambil peluang untuk berkongsi kepada semua tentang apa yang kita boleh dapat tentang siri usahawan mencipta keajaiban ini. Okey. Jadi sebenarnya dalam kita melakukan tindakan kita dan apa yang telah kita lakukan, kita selalu akan menyoal kembali apakah pilihan yang kita buat ni adalah pilihan yang tepat. Jadi pilihan yang tepat memainkan peranan utama untuk kita mencipta kejayaan. Bukan setakat kita mencipta kejayaan, kita juga mencipta keajaiban. Jadi persoalannya di sini, adakah anda mempunyai pilihan yang betul ataupun pilihan yang tepat? Jadi kita lihat semula bagaimana kita dalam konteks kehidupan kita sehari-harian, kita boleh membuat pilihan yang betul. Terdapat 4 senario ataupun tata cara untuk kita membuat pilihan yang betul. Yang pertama, kita seharusnya mencari peluang. Bila kita mencari peluang sebelum membuat pilihan, kita harus melihat peluang di sekeliling kita. Ada tak peluang-peluang di sekeliling kita ni? Sekiranya ada, bagus. Jadi apa yang anda patut lakukan apabila anda menjumpai peluang ini? Anda harus membuka minda. Anda harus memberi peluang kepada diri anda sendiri untuk mendengar. Dan apabila kita mendengar dengan bijak dan kita mendengar dengan teliti, maka kita sudah hampir pada satu tahap untuk membuat pilihan yang betul. Okey, setelah kita mendengar, setelah kita meneliti peluang yang ada, kita sebenarnya belajar. Kita belajar benda yang baru. Kita belajar tentang peluang yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita contohnya. Kerana terdapat banyak sangat peluang yang hadir di luar sana, seperti cendawan. Cendawan yang tumbuh selepas hujan, di mana kita mempunyai banyak sangat peluang. Tapi di manakah satu pilihan peluang yang betul anda harus lakukan? Itu yang pertama. Kita harus mencari peluang dulu. Bila kita dah cari, kita dah identify few peluang ni, kita dengar dengan teliti. Kita dengar peluang ini sejelas-jelasnya dan kita belajar. Yang kedua, elemen yang kedua adalah kita harus mengkaji dengan terperinci apakah peluang yang hadir di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kita dapat setelah kita mengkaji, itu adalah ilmu baru kita. Hanya dengan
pengkajian yang detail, yang teliti dan terperinci, memastikan kita membuat pilihan yang betul. Jadi benda apa yang kita nak kaji dengan teliti ni? Benda yang kita nak kaji dengan teliti ni adalah seperti contoh latar belakang syarikat atau latar belakang pengasas. Kan kita tengok pengasas ni, ada tak pengasas ni dekat tempat-tempat yang lain, atau ini sahaja yang dia work on. Dan yang ketiga, kita lihat produk apa yang kita nak jual nanti. Adakah produk ni baik, adakah produk ni macam mana, kan? Produk ni ada award atau tidak dan sebagainya. Dan yang keempat, kita lihat sistem pendidikan. Kita nak belajar tempat baru, adakah mereka menyediakan sistem pendidikan untuk kita belajar? Kita kena lihat benda ni semua, kerana sebagai usahawan, apabila kita masuk ke dalam satu peluang dan tidak ada sistem pendidikan yang baik, kita jam kat situ, kita sangkut kat situ, kita tak nak. Dan seterusnya, kita lihat budaya syarikat. Adakah syarikat menyediakan satu budaya yang baik, tabiat yang baik, satu environment yang baik? Adakah ianya sama dengan seperti budaya di alam korporat yang ada tikam menikam, cucuk, kipas-kipas, office politik, ada tak tu? Jadi kita kena lihat benda-benda ni semua. Dan yang terakhir, kita kena lihat teknologi yang disediakan oleh syarikat tersebut. Inilah pengkajian yang kita harus lakukan, kerana kita tak boleh membuat pilihan yang betul sebelum kita mengkaji. Okey? Dan seterusnya, yang ketiga, kita kena ada satu inisiatif untuk mendengar dan membaca dengan teliti testimoni yang disediakan. Kita tak bolehlah nak tak buat research, tak nak membaca, tetapi kita nak mencipta keajaiban. Mana mungkin macam tu? Jadi kita ni sendiri, bila kita nak menjadi usahawan, kita kena buat benda ni semua. Kerana tidak ada orang lain yang akan membantu anda membacakan untuk anda. Tidak. Jadi anda kena ada inisiatif untuk belajar, membaca dan mendengar all the testimony, all the clinical studies, medical journal dan sebagainya. Whatever information yang ada, itu adalah tanggungjawab anda. Okay? Dan yang terakhir, membuat keputusan ataupun membuat pilihan hanya setelah melakukan 3 benda yang abang ceritakan tadi. Sekiranya anda tidak berupaya membuat keputusan kerana ketiga-tiga benda elemen tu tidak hadir, jangan buat keputusan lagi. Jangan. Kaji dulu sampai anda berpuas hati. Tak faham, tanya balik kepada kawan-kawan kita. Inilah apa yang kita harus lakukan, dan inilah juga kita memastikan pilihan yang kita akan buat ini adalah satu pilihan yang tepat. Terima kasih yang menonton, Rasis, Musa dan Wan Rizal. Waalaikumsalam. Terlalu naik syekh ni cerita tentang pilihan yang betul. Okey. Jadi kesimpulannya, pilihan yang betul akan memastikan keajaiban untuk diri kita. Bukan orang lain pilihkan untuk kita. Kita kena buat pilihan sendiri. Kerana salah pilih, kita merana. Untuk episod yang akan datang, abang akan berkongsi tentang benda yang lagi best. Kenapa elemen yang anda patut buat untuk mencipta keajaiban seterusnya. Jadi sebagai kesimpulannya juga, kita ni hidup tak lama. Anak-anak kita ni dah nak membesar. Dah membesar dah pun. Dan mereka juga ada impian. Dan kita ada ibu bapa kita juga. Ibu bapa kita pun dah tak lama dah. Jadi dalam persoalan hidup kita ni, adakah kita membuat pilihan yang tepat? Adakah kita melakukan sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh? Jadi cuba anda bayangkan, sekiranya pada satu hari anda sendiri melihat anak anda naik ke pentas menerima segulung ijazah. Apakah perasaan anda apabila melihat anak anda naik ke pentas menerima ijazah? Kan? Kita mesti rasa gembira, rasa bangga. Wow, anak aku. Begitu jugalah ibu bapa kita.
Apabila kita berjaya, apabila kita mencipta keajaiban, mereka amat berbangga dengan kita. Jadi masa dah tak lama, kita harus mencipta keajaiban sekarang. Kerana kalau kita lambat mencipta keajaiban, tidak ada masa lagi untuk kita. Jadi setakat ini dulu, abang akan sambung pada episod yang seterusnya dalam siri Usahawan Mencipta Keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.